KPM. Aduh, pening kepala. Seko-seko anak ayam mati. Hei, macam mana nak lindung anak-anak ayam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Sukses SPM 2021. Maaflah ya, saya pening sikit tadi. Bukan apa, saya duk fikir ni macam manalah nak lindung anak-anak ayam ini. Tapi tak apa, sebab hari ini kita akan belajar tentang pertanian, iaitu perumahan poultry. Sebelum tu, seperti biasa, di mana pun kita berada, ke mana jua kita pergi, tolong terus jaga dan patuhi SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan yang ketiga, terus pakai cecair pembasmi kuman kerana kita nak menang menentang COVID-19. Baiklah, sekarang jom kita saksikan profil guru yang akan bersama dengan kita pada petang ini. Jom kita saksikan. 8 tahun pengalaman mengajar, satu tempoh yang sangat lama buat guru panitia Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Gerik, Perak, iaitu Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Cikgu, segak hari ni Cikgu. Handsome. Baik Cikgu. Cikgu dari mana Cikgu? Daripada Gerik. Daripada Gerik ya. Bertolak ke sini semalam? Ya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Hasrul kerana sudi bersama dengan kita pada petang ini. Baiklah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita akan belajar berkenaan pertanian, iaitu perumahan poultry. Apa yang menarik Cikgu yang akan kita belajar? Tentang topik kita hari ini, perumahan poultry. Okey, kita akan belajar sedikit bahan dan alatan yang digunakan untuk membina perumahan poultry. Yang kita fokuskan kepada ayam dan puyuh. Jadi bolehlah kita nak selesaikan masalah Hakim tadi. Betul Cikgu. Saya duk pening tadi macam manalah nak lindung anak-anak ayam ni kan. Okey, baik. Okey Cikgu, saya rasa tak seronok kalau kita tak jemput murid-murid dalam talian kita untuk bersama dengan kita. Sekarang jom kita berkenalan dengan mereka. Assalamualaikum. Okey, itu dia murid-murid dalam talian kita dari SMK Batu Empat Gerik, Perak. Baiklah, boleh tak kenalkan nama dan cita-cita anda? Bermula dengan adik Aidatul Syafiah. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidatul Syafiah binti Ahmad Syaril. Cita-cita saya ingin menjadi seorang chef. Okey, chef. Baik. Yang kedua, Nur Syazana. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Syazana binti Syamsuddin. Cita-cita saya nak jadi wartawan. Wartawan? Eloklah tu. Okey. Baik, yang ketiga, Nur Ilya Maisara. Kenalkan nama dan cita-cita. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ilya Maisara binti Ishak. Cita-cita saya ingin menjadi peguam. Okey, baik. Dan yang keempat, Nur Hazika. Silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hazika binti Rosli. Cita-cita saya ingin menjadi seorang guru. Okey, baik. Ini nak ikut contoh Cikgu Hasrul ni. Yang kelima, Nur Saqifah binti Osman. Silakan. Okey, jangan lupa onkan mic. Sila onkan mic dulu. Okey, silakan. Baik. Mungkin ada sedikit masalah teknikal. Okey, tak apa. Kita pergi dulu kepada adik yang keenam, Nur Fudla An-Nisa. Sila kenalkan nama dan cita-cita. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fudla An-Nisa binti Mas'aid. Cita-cita saya ingin menjadi pensyarah. Okey, pensyarah. Baik. Jadi adik Sakifah, dah okey ke mic? Cuba cakap sikit. Adik Nur Sakifah, cuba try. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nautakifah binti Otomai. Cita-cita saya ingin menjadi seorang pensyarah.
Okey, baik. Terima kasih kepada murid-murid dalam talian kita, juga yang menonton dari rumah kerana sudi bersama dengan kita semua pada petang ini. Baiklah cikgu, saya rasa ramai tak sabar dah nak mulakan kelas bersama dengan cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, jom kita buat dulu SOP. Boleh. Okey, saya jemput cikgu ke sini. Saya pakai dulu. Kemudian jemput cikgu. Bukan apa, kadang-kadang kita pegang macam-macam cikgu kan. Betul-betul. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal di mana pun kita berada, dan paling penting pakai pelitup muka. Baiklah, kita nak berehat seketika. Boleh cikgu? Boleh. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pertanian itu mudah. Satu kata-kata semangat untuk kita semua, khususnya buat murid-murid Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Geri Perak dan juga murid-murid yang mengambil mata pelajaran ini. Baiklah, masih lagi bersama dengan saya Lokman Hakim, juga di studio Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i, Ketua Panitia Pertanian Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Geri Perak, dan juga murid-murid dalam talian kita yang cantik-cantik belaka hari ini. Baik. Baik cikgu, apa objektif pembelajaran kita pada hari ini cikgu? Silakan. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar berkaitan dengan subtopik 2.2 iaitu perumahan poultry. Okey, baik cikgu. Sebelum maafkan saya cikgu, saya terus pun nak tanya pandangan cikgu. Murid-murid kita berkenaan mata pelajaran pada hari ini. Baiklah, saya rasa nak tanya Aidatul lah. Aidatul, apa pandangan anda berkenaan dengan mata pelajaran kita pada petang ini? Silakan. Mata pelajaran ini yang sangat menarik dan mudah untuk murid fahami dan boleh membina perumahan poultry dengan sendiri. Okey, baik. Terima kasih kepada Aidatul. Seterusnya Syazana, pandangan anda sendiri tentang mata pelajaran ini. Saya amat minat mata pelajaran pertanian kerana mata pelajaran ini sangat mudah dan senang difahami. Topik perumahan sangat seronok dipelajari kerana saya dapat membina sendiri perumahan ternakan puyuh. Ya, betul. Membina sendiri perumahan puyuh. Baik. Yang terakhir saya rasa nak suruh adik Hazika. Okey. Hazika, pandangan anda berkenaan mata pelajaran kita petang ini? Bagi saya, mata pelajaran pertanian okey. Saya sangat minat dengan mata pelajaran pertanian kerana banyak bab-bab dalam pertanian dapat mengaplikasi dalam kehidupan seharian kita. Dan untuk bab kali ni sangat seronok dipelajari kerana kita dapat belajar macam mana membina perumahan ayam dan puyuh. Okey, ya betul cikgu. Ya. Bila kita belajar tentang pertanian perumahan poultry ni, dia sangat mudah, senang difahami dan paling penting praktikal cikgu. Ya, betul. Okey, baik cikgu. Saya rasa tanpa buang masa, saya hulurkan kelas ini kepada cikgu. Silakan. Okey. Jadi kita terus kepada standard kandungan. Apa yang akan pelajar dapat? Okey, yang pertama di bawah subtopik 2.2 iaitu di bawah subtopik 2.2.1 iaitu pelajar akan dapat menyenaraikan bahan dan peralatan untuk menyediakan perumahan ayam serta puyuh. Di bawah subtopik 2.2.2, pelajar akan dapat melakar dan melabel reka bentuk satu unit perumahan ayam dan puyuh. Dan bagi subtopik 2.2.3, pelajar akan dapat melakar dan melabel plan susun atau dalaman perumahan ayam serta puyuh. Okay, jadi dia lebih kepada pelajar akan dapat tahu apa bahan dan peralatan yang digunakan untuk membina sangkar puyuh ataupun reban puyuh dan ayam. Jadi kita tengok terus kepada pengenalan. Okey. Seperti yang masalah Hakim tadi. Hakim kata ternakan ayam Hakim banyak mati kan. Okay, jadi ni pentingnya perumahan. Untuk apa? Bertujuan untuk melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas serta serangan haiwan pemangsa. Okay. Selain itu, ia bagi mengawal dan mencegah penyakit dan meminimumkan kos pengurusan serta memastikan tumbesaran yang baik. Okay, jadi dekat sini mungkin ayam Hakim tadi dia disebabkan oleh cuaca. Dia mati ataupun dia mungkin terkena serangan penyakit. Okey, jadi dengan adanya perumahan dia dapat melindungi ternakan tu. Okay, jadi dia selamatlah. Okey. Jadi tanpa perumahan yang tidak terancang, mungkin dia akan mengurangkan produktiviti. Hasil tu mungkin kita tak akan dapat. Macam tadilah Hakim kata tadi, haiwan mati kan. Okey.
Dan biasanya untuk perumahan kita akan menggunakan peralatan-peralatan yang tahan lama. Yalah, sebab kita nak buat dalam tempoh masa yang panjang. Okey. Jadi kita terus masuk kepada subtopik 2.2.1. Boleh ya? Boleh, cikgu. Okey, jadi kita tengok subtopik 2.2.1 iaitu bahan dan peralatan perumahan potri. Okey. Kita akan belajar apa bahan yang boleh kita gunakan untuk membina perumahan untuk ayam atau puyuh. Okey, kita tengok satu persatu dari segi struktur bumbung dan atap reban dulu. Okey. Jadi biasanya untuk reka bentuk reban tertutup moden, banyak kita menggunakan kerangka-kerangka yang diperbuat daripada besi. Okey, dan kita gunakan atap aluminium. Okey, supaya dia dapat lebih tahan lama. Okey, dan pembinaan dia lebih cepat kalau kita menggunakan kerangka besi dan atap aluminium. Okey, dan untuk atap reban, biasanya kita akan letakkan plastik berwarna hitam. Okey, di bahagian atas tu kita akan lapiskan dengan plastik berwarna hitam. Untuk apa? Untuk mengurangkan dan mengawal haba panas. Macam siling dekat rumah kita kan. Kita ada siling kapur tu untuk elakkan daripada haba panas. Okey. Seterusnya di bahagian dinding reban. Okey, dinding. Okey, tadi kita belajar struktur bumbung. Okey, kita tengok pula untuk dinding reban. Okey, bahan apa yang kita boleh gunakan? Okey, ada dua dekat sini. Okey, yang pertama bagi sistem reban terbuka. Okey, jadi dia open. Okey, jadi dia terbuka. Bahan apa yang kita boleh gunakan adalah kita gunakan bahan jenis kayu. Okey, dan keliling dia kita akan tutup dengan menggunakan dawai mata punai yang kita panggil dia sebagai BRC. Okey, ini kita akan tutup, dan biasanya kalau untuk sistem reban terbuka ni kita akan sediakan bidai. Okey, bidai ni sebagai kalau dekat rumah tu macam lansir. Okey, kita akan tutup sekeliling dinding tu untuk menghalang daripada haba yang panas. Okey. Seterusnya, dinding yang kedua kita boleh tengok kat sini, sistem reban tertutup moden. Yang ni lebih canggih lah ni. Okey, biasanya kita akan gunakan bahan aluminium. Kenapa kita gunakan aluminium? Sebab aluminium ni dia lebih baik dari segi pembalikan haba. Okey, dan dapat mengawal daripada suhu yang panas di dalam reban. Okey. Dan bagi struktur yang ketiga iaitu lantai reban. Okey, lantai reban biasanya kita akan gunakan lantai yang menggunakan bahan simen konkrit. Okay, kenapa kita nak gunakan simen konkrit? Kenapa kita tak lapik dengan pasir je, dengan tanah je? Okey, supaya kita memudahkan untuk pembersihan. Sebab kita tahu ternakan dia akan mengeluarkan sisa-sisa kan. Betul. Jadi kita gunakan simen, jadi dia mudah untuk dibersihkan. Okey. Okey, tadi kita tengok bagi perumahan ayam. Okey, sekarang kita akan tengok perumahan puyuh. Okey, bagi perumahan puyuh, puyuh memerlukan saiz reban yang kecil untuk melindunginya daripada peringkat perindukan, peringkat pembesaran dan peringkat pengeluaran. Okey. Dan biasanya reban perlu berada di kawasan yang sunyi, persekitaran yang kering dan sentiasa bersih. Dan biasalah kita kena ada pengudaraan lah. Okay, jadi kat sini biasanya Hakim pernah dengar tak? Pernah tengok perumahan berada dekat kawasan perumahan? Ada tak? Okey, tiada kan? Sebab apa? Sebab biasanya untuk penternak dia akan bina kawasan penternakan ni jauh daripada kawasan perumahan. Betul. Dan jauh daripada jalan raya. Sebab apa? Sebab haiwan ternakan ayam dan puyuh ni dia memerlukan suasana yang sunyi. Dia tak suka gangguan. Kalau bising-bising dia tak boleh. Kalau bising-bising dia mungkin akan matilah. Okey. Jadi bagi bahan perumahan puyuh, kita tengok tadi kita dah tengok bahan untuk ayam. Okey, sekarang kita tengok bahan untuk puyuh. Penyediaan perumahan puyuh. Okey, bagi bumbung atau atap kita boleh gunakan nipah ataupun aluminium. Bagi dinding pula kita hanya gunakan dawai mata punai iaitu BRC. Okey, bagi kerangka pula kita gunakan kayu dan lantai sama juga tadi kita boleh gunakan simen konkrit. Okey. Dan dekat sini bagi sangkar puyuh dia ada 4. Okey, yang kita boleh bina. Okey. Sangkar biasa bertingkat. Okay, ini contoh dia sangkar biasa bertingkat.
Yang kedua, sangka biasa bersekat. Okey, dia ada macam ada bahagian. Okey. Sangka bertingkat tanpa sekatan, dia bertingkat tapi dia tak ada sekatan, dia tak ada pembahagian. Okey. Dan akhir sekali, sangka khas pembiakan. Okey, yang ni biasanya kita untuk dapatkan telur untuk kita buat induk yang baru. Okey. Okey, seterusnya kita tengok di bahagian peralatan sistem peternakan. Okey, yang ni asas untuk pelajar tahu supaya dia boleh menjawab soalan-soalan berkaitan dengan perumahan. Okey. Jadi ada 10 kat sini. Cikgu nak tanya pelajar, tanya murid lah untuk jawab soalan ni. Boleh, cikgu. Kita tengok ada gambar dekat atas ni. Okey, siapa nak tolong cikgu jawab? Okey, siapa yang nak bantu cikgu, sila angkat tangan. Murid mana yang nak tolong? Gambar yang pertama, cikgu Okey, gambar pertama. Okey, silakan. Okey, siapa tu? Ilya. Ilya Okey, Maisara. Ilya. Apa jawapannya? Okey. Kipas exhaust. Kipas exhaust. Okey, nombor Kipas 2. exhaust. Tengok betul. Okey, betul. Nombor 2. Yang kedua? Alat pemanas. Okey, alat pemanas. Okey, betul. Dan yang ketiga? Penggera. Okey, penggera. Okey, betul. Seterusnya, cikgu minta murid yang lain untuk jawab, sambung jawapan. Seterusnya, siapa nak tolong cikgu? Okey. Okey, silakan. Okey, Aidatul Aidatul. Syafia. Okey, nombor 4. Penjana elektrik, Tengok. Okey, betul. Nombor 5. jangka suhu, Okey, jangka suhu. Seterusnya, panel kawalan automatik. tengok. Okey, betul. Dan seterusnya. Okey, siapa nak sambung? Okey, Okey, silakan. murid mana yang nak sambung? Fudla Okey. Silakan, Okey, Fudla. Fudla. Apa jawapannya? Okey, seterusnya. Gambar yang bawah panel kawalan Ya. automatik. Okey. Okey, Fudla. Boleh Fudla? Jangan lupa onkan mic. Okey? Boleh? Ataupun ada rakan-rakan lain yang boleh siapa yang nak bantu tolong Fudla? Fudla? Boleh sahabat lain? Okey, silakan. Nur Okey, Syazana. Syazana. Apa jawapannya? Pengukur kelembapan. Pengukur Okey, kelembapan. pengukur kelembapan. Dan satu lagi. Pengukur kelajuan angin. Okey, pengukur kelajuan angin. Okey. Ada lagi 2. Okey. Hakim boleh nak cuba jawab? Boleh cikgu? Okey. Okey. Agak-agak Hakim, apa yang ni? Di bawah pengukur kelajuan angin ni? Okey, kalau tengok macam ada makanan kat sini cikgu. Bekas makanan? Kita tengok betul-betul. Okey, betul. Betul, okey. Last sekali Hakim. Nampak macam ada air. Bekas minuman? Okey, Okey, betul. baik, betul. Okey, jadi pelajar ni asas yang pelajar kena Okey. tahu. Sebab apa? Sebab yang ni kemungkinan akan ada di dalam perumahan. Okey, jadi ni antara alatan-alatan yang ada di dalam perumahan. Okey. Okey, seterusnya kita masuk topik 2.2.2 iaitu reka bentuk perumahan potri yang melibatkan struktur bumbung reban. Okey, reka bentuk bumbung reban berperanan memastikan kesempurnaan peredaran udara di antara reban dengan persekitaran. Jadi pentingnya bumbung kat sini untuk pengudaraan. Okey. Jadi sebelum ni kita dah belajar. Okey, siapa yang masih ingat ada berapa reka bentuk bumbung? Okey. Okey, Siapa yang nak bantu tolong cikgu? jawab? Sila angkat tangan dulu. Siapa nak tolong cikgu? Okey. Okey, silakan. Okey, Sazana, kita bagi Sazana. Okey, silakan, Sazana. Sazana. Okey, ada berapa Sazana? Ada 4. Ada 4. Kita tengok betul ke tak? Okey, Okey, betul. Ada betul. 4. Okey, kita tengok nombor 1. Okey. Jenis bumbung apa? Bentuk biasa. Okey, tengok. Okey. Okey, betul. Okey, Sazana, Nombor dekatkan 2. sikit mic dengan mulut supaya lebih jelas. Okey, nombor 2. Bentuk 2 lapis. Okey, bentuk 2 lapis. Nombor 3. Bentuk gabungan. Okey, bentuk gabungan. Dan nombor 4. Bentuk pisang sesikat. Okey, pisang sesikat. Okey, betul. Okey, jadi baik. ni antara 4 jenis bumbung yang kita boleh buat untuk perumahan poultry. Okey. Dan semestinya kalau ada perumahan, kita kena tengok bilangan ternakan. Berapa banyak yang kita boleh masukkan dalam perumahan tu. Okey, jadi dekat sini ada 3 jenis ternakan yang terlibat iaitu ayam pedaging, ayam penelur dan puyuh. Okey, bagi ayam pedaging, bilangan untuk 1 meter persegi. Okey, 1 meter persegi lah. Lebih kurang taklah besar sangat kan. Okey, jadi di antara 6 hingga 8 ekor sahaja. Okey.
Bagi ayam penelur, bagi 1 meter persegi, 12 hingga 14 ekor. Okey, nampak perbezaan kat sini? Okey. Kenapa ayam pedaging sikit berbanding dengan ayam penelur? Sebab ayam pedaging kita nak daging. Jadi kita nakkan ayam tu besar. Jadi dia memerlukan ruang yang lebih besar. Okey. Tapi bagi ayam penelur, dia untuk mengeluarkan telur. Jadi dia tak besar pun tak apa. Dia punya saiz badan dia. Okey. Bagi puyuh ada 3 peringkat yang terlibat. Peringkat perindukan kita boleh masukkan lebih kurang dalam 90 hingga 100 ekor. Banyak tu. Okey. Bagi selepas pada 10 hari, kita akan masukkan dalam 60 ekor. Okay, jadi yang lebih-lebih tu kita akan asingkan. Okay, dan bagi 42 hari, iaitu peringkat pengeluaran. Yang ni dah kita nak kutip hasil lah, sama ada kita nak daging ataupun kita nak telur. Okay, jadi kita kurangkan ke 40 ekor. Okey. Okey, baik cikgu. Cikgu ada soalan tak cikgu untuk kita ajukan kepada murid-murid kita? Ada. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, nyatakan 4 peralatan yang perlu ada dalam sebuah reban sistem penternakan komersial. Okey, siapa nak tolong cikgu? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Silakan. Siapa tu? Okey, Hazika. Okey, Hazika. Boleh nyatakan 4 yang kita dah belajar tadi? Boleh. Okey, saya. Yang pertama, alat pemanas. Okey. Bekas makanan. Bekas makanan. Kipas exhaust. Kipas exhaust. Bekas minuman. Bekas minum. Kita tengok ada ke jawapan Hazika tadi. Okey, bekas makanan automatik, bekas minuman automatik, kipas exhaust, alat pemanas. Okey, betul. 4 markah. Dapatlah 4 terbaik. Markah. Tepuk sikit untuk Hazika, kawan kita. Tepuk sikit. Okey, baik cikgu. Itu tentang orang kata soalan untuk 4 peralatan. Bagaimana cikgu dengan orang kata kalau macam kita tengok di sini ada jenis reban kan, dia ada bentuk biasa, dia ada bentuk 2 lapis, bentuk gabungan dan bentuk sesikat. Okey, jadi kita nak belajar tentang benda tersebutlah. Tapi sebelum tu cikgu, kita berehat seketika, boleh ke? Boleh. Okey, jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini, pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kepada anda, jangan stres. Kalau stres, makan aiskrim. Selamat kembali ke Sukses bersama saya, Lokman Hakim. Masih lagi bersama dengan Cikgu Muhammad Hasrul Hisham bin Rafi'i, Ketua Panitia Pertanian Sekolah Menengah Kebangsaan Batu Empat Gerik Perak, dan juga murid-murid dalam talian kita dari SMK Batu Empat Gerik Perak. Baiklah, sebelum tu, seperti biasa, kemana jua kita hendak pergi, jangan lupa untuk terus patuhi dan jaga SOP. Yang pertama, pakai pelitup muka. Yang kedua, kekalkan penjarakan fizikal. Dan paling penting, terus pakai cecair pembasmi kuman. Baiklah cikgu, kita dah tadi belajar tentang orang kata perumahan ternakan ini bertujuan untuk melindungi ternakan daripada cuaca hujan dan panas serta serangan haiwan pemangsa. Betul cikgu? Betul. Okey, silakan cikgu. Okey. Okay, seterusnya kita tengok soalan yang kita sambung latihan sikit. Okey, jadi gambar foto di bawah menunjukkan bentuk bumbung perumahan poultry. Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk struktur kerangka bumbung selain kayu. Okey, dalam gambar ni dia menggunakan struktur kayu. Okey. Hakim tahu tak jawapan dia agak-agak? Okey, selain kayu cikgu selain kayu. Besi. Okey, betul. Betul Okey. Okey. Dia lebih kurang macam kita nak bina rumah. Selain kita gunakan bahan kayu, kita boleh gunakan besi. Okey. Dan nyatakan satu kelebihan menggunakan bahan. Kenapa Hakim kata guna besi tadi? Supaya lebih tahan lama cikgu. Okey, betul. Okey, boleh ambil subjek pertanyaan ni. Boleh cikgu. Okay. Dapat ni 2 markah. Okey. Okey. Nombor 3. Gambar foto menunjukkan pemandangan dalam perumahan berstruktur kayu berbumbung, aluminium atau zinc. Nyatakan bahan yang dijadikan sebagai siling bumbung perumahan tersebut. Okey, yang dekat atas ni. Okey. Kita gunakan apa? Plastik berwarna hitam. Okey, selamat, lega cikgu. Okay. Dan pada pendapat anda, nyatakan sebab bahan DA digunakan. Untuk mengurangkan dan mengawal haba panas. Okey, pandai. Okey, baik. Dah boleh daftar cikgu boleh, subjek boleh. ni? Okey. Okey.
Seterusnya. Okey, boleh cikgu seterusnya. Okey. Lengkapkan rajah 1 di bawah berkaitan dengan sistem penternakan puyuh. Okay, dia dah bagi sangka biasa bertingkat dengan sangka khas untuk pembiakan. Okey, cikgu. Rasanya kita tanya murid. Boleh, cikgu. Okey. Siapa nak tolong cikgu? Okay, siapa yang nak bantu cikgu? Okey, boleh angkat tangan. Silakan. Okey, siapa tu? Okey, Ilya Ilya. Maisara. Okey, Ilya. Nombor 1 apa, Ilya? Sangka biasa bersekat. Okey, betul. Nombor 2? Sangka bertingkat tanpa sekatan. Okey, sangka bertingkat tanpa sekatan. Okey, contoh kalaulah pelajar tu tulis sangka bertingkat di nombor 1, boleh diterima. Boleh juga cikgu? Boleh juga diterima. Okey. Okay. Dan B, nyatakan kebaikan penggunaan sistem penternakan sangka berbanding dengan sistem penternakan reban untuk ternakan puyuh. Okey, Ilya, apa jawapan dia, Ilya? Penjagaan yang mudah, terutamanya pemberian makanan dan minuman. Okey, betul. Okey. Okay, dan satu lagi untuk dapatkan 2 markah. Yang kedua? Pengudaraan yang baik. Okey, dapat 2 markah. Atas 2 markah dapat 4 markah. Okey. Terbaik. Okey, dan nombor 5. Reka bentuk bumbung reban berperanan dalam memastikan kesempurnaan peredaran udara antara reban dengan persekitaran. Lakar dan namakan satu reka bentuk bumbung reban bagi perumahan Potri untuk dapatkan 3 markah. Okey, kita tengok. Boleh ke murid kita jawab? Boleh. Okey, siapa yang nak bantu? tolong cikgu jawab? Okey, silakan Nur Takifah. Okey, Takifah. Okey, boleh. Saya ambil masa sikit. Okey, awak boleh Jangan lukis. lupa Boleh buat on-kan lakaran. Okey. Boleh buat lakaran dan namakan awak punya jenis sangka dan tunjukkan dekat Selalunya cikgu, untuk soalan macam ni berapa lama diperuntukkan soalan kategori ni? Sekejap je, dalam sampai seminit pun boleh. Yang penting kena ingat lakaran sebab tu lah. dia lakaran je lakaran yang asas sahaja. Okey. Lakaran yang biasa. Dan kalau tengok pun kena hati-hati cikgu. Kadang-kadang kita mudah tersilap. Betul. Sebab nampak macam sama dia punya lakaran tersebut. Betul. Okey. Okey, Okey, kita dah siap belum? Okey, tunjuk sikit. Tunjuk atas dekat skrin. dengan kamera. Okey. Okey. Bentuk pisang sesikat. Kita tengok ada ke jawapan? Okey, sama, ada? Okey, sama ada. Okey, jadi Takifah akan dapat 3 markah. Okey. Lakaran 2 markah dan dia punya nama jenis sangka ni 1 markah. Dapat 3 markah. Okey, jadi selain daripada ini, pelajar boleh juga lukis bentuk biasa, 2 lapis ataupun bentuk gabungan. Mana-mana pun boleh diterima. Okay. Sebab soalan dia tak suruh lakar yang mana. Kalau soalan kata lakarkan bentuk pisang sesikat, pelajar pergi lukis gambar bentuk biasa, kosong markah. Salah ya? Salah. Okey. Baik cikgu, tadi kita dah fokus kepada reka bentuk perumahan poultry. Bagaimana dengan reka bentuk luaran reban cikgu? Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kita terus ke reka bentuk luaran reban. Okey. Yang ini kita sentuh sedikit sahaja berkaitan dengan struktur luaran sebab dia hampir sama dengan jenis-jenis reban yang ada. Okey. Kita boleh tengok dekat sini, bagi reban tertutup bentuk biasa, kita akan tengok jenis bumbung. Apa peralatan yang ada? Dekat sini kita boleh tengok ada kipas exhaust. Bidai, pintu dengan pad penyejuk udara. Okey, kita tengok bagi tadi yang 1 tingkat, kita tengok yang 2 tingkat. Hampir sama peralatan dia, tetap ada atap yang sama, bentuk biasa, ada pintu, ada bidai, ada kipas exhaust. Dan bagi reban tertutup lantai tinggi pun sama. Kita boleh tengok di segi luaran dia, kita boleh tengok ada pad penyejuk udara, pintu, bidai, kipas exhaust. Ada perbezaan cikgu? Cuma perbezaan dia mungkin dari segi yang ni dia buat 2 lapis. Macam rumah lah, kalau rumah teras yang biasa tu 1 tingkat. Yang ni 2 tingkat. Okey, tapi dia punya dari segi luaran kita boleh tengok ada kipas exhaust. Tetap ada sama. Pad penyejuk pun ada. Okey, pintu bidai biasa. Memang kena ada lah pintu, takkanlah perumahan tak ada pintu. Betul. Okey. Yang ni reban dan sangka bateri ni lebih kepada fokus kepada untuk penelu, ayam penelu. Okey. Kita boleh tengok dekat sini. Ada tempat untuk pengumpulan telur. Okey. Yang ni untuk 2 lapis. Okey, macam tadi untuk bentuk biasa. Okey, yang ni untuk 2 lapis. Kita boleh tengok
bumbung kat sini bentuk dia dua lapis. Dan yang kat sini biasanya pengudaraan dia lebih baik lah. Sebab dia ada bumbung dua lapis, jadi pengudaraan lebih baik. Okey. Okey, kita tengok untuk puyuh pula. Tadi kita dah fokus kepada ayam. Kita tengok kepada jenis sangkar puyuh. Apa peralatan yang ada? Dari segi luaran kita boleh tengok apa yang ada. Okey. Ini jenis bertingkat. Okey, jadi kita boleh tengok ada tempat minuman. Ada tempat makanan. Ada tempat pengumpulan sisa atau najis dan tempat pengumpulan telur. Okey. Yang ni yang kita akan fokus lebih dalam sikit lah. Okey. Reka bentuk dalaman reban. Okey. Dekat sini kita akan tengok jenis yang pertama iaitu satu tingkat lantai sarap yang duduk dekat bawah lah. Okey. Dia bagi bilangan ternakan sebanyak 10,500 ekor dan berapa keluasan dia yang sesuai iaitu 914 meter. Darab dengan 8.5 meter. Ini antara anggaran yang sesuai untuk saiz bagi 10,500 ekor. Okey. Dan dekat sini kita boleh tengok pelan lantai susun atur. Apa peralatan yang kita ada di dalam? Okey, tadi kita tengok hanya di bahagian luaran. Betul. Okey, sekarang kita tengok apa yang ada di dalam. Okey, jadi apa yang ada di dalam kita boleh tengok dekat sini, yang macam jaring-jaring, macam duri-duri ni, yang ni untuk bekas minuman automatik. Okey. Yang bulat merah ni untuk bekas minuman, bekas makanan automatik. Okey. Dan kita boleh tengok juga ada kipas exhaust, panel kawalan automatik, ada pintu, pad penyejuk udara. Ni kita boleh tengok dari segi pelan lantai. Dari segi pandangan pula, pandangan susun atur pula kita boleh tengok ada tambahan kat sini. Kita nampak betul. Ada silo makanan, adanya kipas. Silo makanan ibaratnya macam store. Okey. Untuk kita simpan makanan. Okey. Dan selalu saya pesan kepada murid saya, biasanya panel kawalan automatik ni dia lebih sesuai berada berhampiran dengan pintu. Ibaratnya dia macam rumah kita. Kita masuk pintu, kita mesti nak cari Swiss yang berhampiran. Betul? Takkanlah Swiss kita duduk dekat dapur. Jauh je kan? Jauh. Jadi panel kawalan sebab kita nak kontrol semua, jadi senang. Kita masuk je, buka je pintu, kita boleh kontrol terus. Okey, kita nampak terus ada panel kawalan automatik. Okey cikgu, itu untuk ini untuk yang satu tingkat yang ni untuk biasa. Kalau yang dua tingkat macam mana cikgu? Okey, kita tengok lagi kita tengok. Okey, kita tengok dulu untuk lantai tinggi. Okey. Lantai tinggi ni ada kaki lah. Okey, tadi duduk dekat lantai. Okey, yang ni lantai tapi dia jenis tinggi, ada kaki je. Okey. Kita boleh tengok kat sini. Hampir sama. Betul. Dia punya peralatan yang ada. Yang perlu ada. Macam dia punya perbezaan cikgu ada kipas exhaust. Okey. Perbezaan dia biasalah kalau dah lantai tinggi, dia mesti ada tangga lah sebab kita nak naik. Betul. Takkan kita nak panjat kan? Okey, jadi kena ada. Pula nanti. Ya. Perlulah ada tangga. Okey, dan mungkin kedudukan pintu pun akan berubah lah. Sebab pintu akan duduk dekat dengan tangga. Okey. Okey. Dan peralatan yang lain, kita boleh tengok kat sini. Ada kipas exhaust, ada juga pemberian makanan secara automatik, pemberian minuman secara automatik. Ada pintu, panel kawalan seperti biasa. Okay. Sama je cikgu sama. Baik. Yang ni ini jenis yang dua tingkat. Kita tengok reban tertutup dua tingkat. Okay. Jadi dekat sini kita boleh tengok perbezaan dia. Dia ada satu ruangan store di bahagian atas. Okey, dia dua tingkat. Okey. Dan antara peralatan yang lain hampir samalah. Ada kipas exhaust. Ada silo makanan kita boleh nampak. Adanya panel kawalan automatik. Okey, dan saya selalu ingatkan kepada pelajar, biasanya kipas exhaust ni dia menghadap pintu. Jangan berada berhampiran dengan pintu. Kipas exhaust biasanya berada di hujung. Dan kipas exhaust kalau jumpa dalam soalan jangan lukis satu. Kena lukis banyak sesuai. Dia tak boleh nak support, tak boleh nak sokong dia punya kawasan yang luas tu. Okey, jadi kita lebihkan. Okey. Tadi kita dah tengok ayam, sekarang kita tengok kepada sangkar puyuh pula. Okey. Sangkar puyuh, apa yang perlu ada bagi sangkar puyuh? Bekas air minuman. Dawan ni kita jadikan sebagai dinding. Bekas makanan, tempat telur. Sebab kita untuk puyuh penelur. Jadi kena ada tempat untuk telur. Okey. Dan lampu untuk pencahayaan. Sebab
Puyuh dia tak suka sejuk. Okey. Dia suka yang panas-panas. Jadi lampu tu sebagai dia untuk panas lah. Jadi kita tengok saiz reban dia kecil. Dia tak macam ayam. Ayam dia besar. Sebab ayam dia tak suka panas. Oh, terbalik pula dia cikgu terbalik. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, kita tanya soalan sikit. Boleh cikgu. Okey. Raja 6 menunjukkan pandangan susun atur dalaman tertutup lantai tinggi. Maklumat P dan Q adalah keperluan asas bagi sebuah reban. Labelkan pada rajah tersebut. Okey, yang ini adalah soalan berkaitan dengan reka bentuk dalaman. Okey. Jadi siapa nak tolong cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu untuk yang P dan Q? P dan Q. Okey. Sila angkat tangan. Silakan. Siapa? Okey. Okey, Sazana. Okey, Syazana silakan. Okey, Sazana. P tu apa? Silo makanan. Okey. Okey. Q tu kipas exhaust. Dekatkan sikit mulut dengan mic dengan mulut. Okey, yang kedua? Okey. Kipas exhaust. Okey, Kipas exhaust. Okey, betul. Okey, betul. Baik. Kita tengok Okey. soalan yang seterusnya. Okey, baik nombor Ustaz. 7. Sebelum kita nak ajukan soalan yang kedua ni boleh. kepada murid-murid dalam talian kita, kita Boleh. berehat seketika. Boleh ke Boleh. Ustaz? Okey, kita rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Sukses SPM 2021. Baiklah, kita dah banyak yang kita belajar. Antaranya kita belajar tentang peralatan sistem penternakan. Yang pertama, kipas exhaust. Yang kedua, alat pemanas. Yang ketiga, penggera. Yang keempat, penjana elektrik. Yang kelima, jangka suhu. Yang keenam, panel kawalan automatik. Yang ketujuh, pengukur kelembapan. Yang kelapan, pengukur kelajuan angin. Yang kesembilan, bekas makanan, dan yang terakhir bekas minuman. Baik, jadi bila kita dah belajar, kita boleh amalkan di rumah kita. Betul tak cikgu? Betul, betul. Okey cikgu, baik cikgu. Saya rasa kita tanya lagi murid-murid kita supaya nak tahu mereka ni faham ataupun tidak. Boleh cikgu? Okey, boleh. Okey, soalan seterusnya. Okey, kita sambung terus. Soalan nombor 7. Raja 1 menunjukkan susun atau dalaman reban tertutup lantai tinggi. Nyatakan alatan yang digunakan dalam sistem tersebut. Okey, tadi soalan nombor 6 tadi, Sazana telah jawab silo makanan dan kipas exhaust. Okey, sekarang ada lagi dua. Okey, siapa nak tolong cikgu? Okey, siapa yang nak bantu cikgu? Sila angkat tangan. Siapa? Okey, Fudela. Silakan Fudela. Okey, nombor 1 apa Fudela? Sistem pemberian minuman automatik. Sistem pemberian. Okey, betul. Okey, Sistem betul. pemberian minuman automatik. Okey, Yang dan nombor kedua? 2. Yang kedua? Sistem pemberian makanan automatik. Okey. Okey, betul. Okey, dapat dua markah. Okay, biasanya soalan kita akan jumpa di bahagian A lah. Okey. Okey, nombor 8. Okey, dia dah bagi gambar rajah kat sini. Okey. Jadual 4 menunjukkan peralatan yang digunakan dalam penternakan poultry. Lakarkan kedudukan kipas exhaust dan panel kawalan automatik pada pelan lantai di rajah 5 dengan menggunakan simbol pada jadual 4. Okey, jadi dia dah bagi kat sini jadual 4, dia dah bagi simbol. Pelajar hanya tentukan di mana kedudukan kipas exhaust dengan panel kawalan automatik dalam rajah 5 ni. Okey, jadi pelajar kena tahulah di mana kedudukan kipas exhaust dengan panel kawalan. Kalau salah kedudukan dia, kosong markah. Okey. Kita tengok pelajar murid kita boleh jawab ke tak? Okey, siapa yang nak jawab? Siapa nak tolong cikgu lagi? Okey, silakan. Okey, Aidatul. Aidatul Syafia. Okey, Aidatul. Di mana kedudukan kipas exhaust, Aidatul? Di bahagian hujung menghadapan pintu, cikgu. Di mana? Sini. Ya ke? Anda yakin? Tak nampak. Okey, sini. Okey, Di di mana bahagian Di bahagian hujung menghadapan pintu. hujung Okey. 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 Okey, sebaik betul terbaik. Bahagian hujung. Tahniah kepada Aidatul. Okey. Yang kedua? Dan yang kedua, panel kawalan automatik. Di mana? Berhampiran dengan pintu. Okey, berhampiran dengan pintu. Okey, betul. Okey. Jadi ibarat dia macam panel kawalan ni, ibarat dia macam Swiss yang berada dekat rumah kita. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nombor 9. Rajah 3 menunjukkan sistem penternakan puyuh peringkat perindukan. Tadi kita fokus pada ayam. Okay, kita tengok soalan berkaitan dengan puyuh.
Okey. Nyatakan 3 peralatan yang diperlukan untuk reban itu. Okey. Apa yang kita perlukan? Okey. Okey, siapa yang nak bantu Siapa cikgu? nak Sila angkat tangan. bantu cikgu? Okey, silakan Sakifah. Jangan lupa onkan Bekas mic makanan, Okey, silakan. bekas minuman, Okey, bekas makanan, bekas Bidai. minuman. Bidai kita tengok. bidai. Okey, bekas makanan, bekas minuman dan bidai. Okey, terbaik. Betul, ada 3 markah. Tapi selain daripada ni, kalau pelajar jawab jawapan yang lain, contoh dia tulis alat pemanas ataupun dia tulis kertas, habuk papan, dia tulis sarap pun boleh diterima. Boleh juga cikgu Okey, boleh. Dan selain itu dia kalau dia nak tulis macam bidai pun boleh, selain daripada bidai, tempat telur pun boleh. Okey. Okey, seterusnya kita tengok. Rajah 2 menunjukkan susun atau sangka puyuh peneluh. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan bahagian bertanda X dan Y. Okey, siapa nak bantu cikgu? Okey. Siapa yang nak bantu cikgu angkat tangan? Okey. Hazikah boleh Hazikah bantu cikgu? Okey, Untuk soalan ini. Boleh? Boleh. Okey, Silakan bagus. Hazikah. Untuk Untuk soalan ni cikgu dia Untuk kena A. okey. Ya. Okey, untuk jawapan A, plastik berwarna hitam. okey, plastik berwarna hitam. Yang B, mengurangkan dan mengawal haba panas. Betul ke Azika? Okey. Silap Aha. silap soalan. Okey, tak apa, sekali lagi. Apa jawapannya? Okey, apa jawapannya? Ni yang bertanda X ni. Tengok gambar. Okey. X tu apa? X Dan tu Y apa? Soalan nombor 10. X tu mentol. Okey, mentol ataupun kita boleh panggil dia sebagai lampu. Okey. Kita tengok. Yang Okey, Y? lampu pijak ataupun lampu. Dan Y yang cikgu kata macam langsir Bidai. tu. Oh, bidai. Okey. Okey, Betul. bidai. Betul. Dapat 2 markah. Belum lagi, ada satu lagi markah. Ada satu lagi? Kat sini dia bagi 3. Kena ada cari satu lagi. Apakah fungsi bahagian X? Okey, kita try tanya yang lain. Okey. Okey, siapa nak tolong Hazikah? Okey, silakan. Siapa? Okey, Fudela. Fudla. Nampak Fudela angkat tangan tadi? Okey, Fudela. Apa fungsi bahagian X, Fudela? Membekalkan haba. Membekalkan haba. Okey, membekalkan haba. Okey, sebab dia lampu pija, dia suhu dia lebih panas berbanding dengan lampu pendaflow. Jadi dia dapat membantu membekalkan haba kepada puyuh. Okay, sebab puyuh ni, dia sifat dia kalaulah dia panas sejuk, dia mungkin akan kurang sihat. Okey, jadi dia memerlukan haba yang panas. Okey. Okey, jadi kalau dia cukup haba, cukup makan, ternakan kita sihat dan dapat mengeluarkan hasil yang lebih baik. Jadi tak adalah terjadi masalah hakim tadi. Okey. Yang haiwan ternakan mati. Mati, cikgu. Okey. Okey, cikgu, kita dah belajar dah tentang reka bentuk luaran reban, reka bentuk dalaman reban. Jadi sebagai rumusan, apa yang boleh cikgu berikan kepada kami, cikgu? Okey, tapi dekat sini saya nak suruh pelajar yang buat rumusan. Boleh? Boleh, cikgu? Okey, kita suruh pelajar yang buat Okey, rumusan. silakan. Cikgu nak pilih siapa? Cikgu nak pilih, kita bagi Fudela. Okey, silakan Fudla. Apa kesimpulan yang awak boleh berikan? Saya dapat belajar berkaitan dengan jenis bahan dan peralatan yang digunakan bagi membina perumahan poultry. Selain itu, saya dapat belajar berkaitan susun atau peralatan dalam reban ayam dan puyuh. Okey, baik. Jadi bila kita dah belajar dengan Cikgu Hasrul, banyak perkara yang boleh kita lakukan terus. Betul. Untuk kita, orang kata, membuat perumahan poultry ini. Akhir kata, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.